Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan ini dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib dan juga dapat kita meluangkan masa untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala sementara untuk kita menunggu solat isyak. Dapat kita luangkan masa untuk menuntut ilmu, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Selawat dan salam ke atas besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabat dan mereka yang dengan baik. Hari ini hujan lebat ke tuan? Allahumma shayban nafi'an. Ada doa hujan. Kalau hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini memberikan nafi'an, memberikan manfaat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan berkongsi pada malam ini tentang satu ibadah, yang mana ibadah ini merupakan sangat dituntut, ya, ibadah yang sangat dituntut. Dan sebelum kita berkongsi tentang ibadah tersebut, ingin saya jelaskan, dalam kehidupan kita masih ada 4 perkara. Kita mesti ada 4 perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu merangkumi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Yang kemudian selepas kita ada ilmu, yang kedua adalah hendak kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Itu tujuan kita untuk ilmu, untuk kita beramal. Dan selepas kita beramal, hendaklah kita menyampaikan, berdakwah, sampaikan kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan juga jiran-jiran kita dan juga kawan-kawan kita. Dan dakwah ni sebenarnya ialah satu rahsia. Ya, adalah rahsia sebab apa? Dia adalah rahsia untuk pahala lebih banyak. Membanyakkan pahala. Sebab kita kalau berniaga, biasa orang berniaga dia boleh untuk diri sendiri, untung. Tetapi kalau orang melabur, dia lebih besar dia punya pulangan. Begitu dengan dakwah. Sebab apa? Bila kita dakwah kepada orang tu melakukan apa yang kita sampaikan, maka dia akan dapat saham. Kita akan dapat saham sebagaimana dia beramal. Ya. Yang keempat, selepas kita berdakwah, selepas kita menuntut ilmu, kita beramal, kita menyampaikan, yang keempatlah kita sabar. Sabar dalam apa? Dalam 3 perkara tadi. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, dan juga sabar dalam menyampaikan. Dan semua ini terkandung dalam surah Wal-Asr. Ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan mereka beriman, mereka yang beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan kata Al-Imam Syafi'i, seandainya surah ini sahaja yang turun kepada umat Islam, sudah cukup untuk mereka. Lakafatkum. Ya. Begitu pentingnya 4 prinsip ini. Ya. Dan kita masuk kepada perbincangan yang ingin kita sampaikan pada malam ini tentang satu amalan yang sangat-sangat dituntut. Bahkan setengah mazhab berpandangan ianya wajib. Ianya wajib. Tapi sunat tuan-tuan, dia amalan sunat yang sangat dituntut, tetapi mazhab yang lain mengatakan ianya wajib. Apa dia tuan-tuan? Iaitu kita nak bincangkan malam ini tentang solat witir. Solat witir, ya. Biasa buat solat witir tuan-tuan. Solat witir antara solat yang sangat dituntut. Kalau yang mazhab yang mewajibkan solat witir adalah mazhab Hanafi. Kita kat Malaysia ni ada kan masjid yang ada mazhab Hanafi, masjid India kan. Diorang solat witir ni wajib. Ya, solat witir ni wajib. Tetapi di sisi kita mazhab Syafi'i, ia adalah solat yang sangat dituntut. Jadi tuan-tuan, untuk gambaran awal tentang solat sunat. Ya, sebab kita tuan-tuan dalam hidup kita ni masa ni terlalu suntuk. Masa kita terlalu suntuk, terlalu cepat berlalu. Jadi kita kenalah mengejar amalan-amalan yang kita katakan yang sangat dituntut, yang amalan tersebut memberikan pahala yang besar.
Saya petang tadi tuan-tuan, sebelum bergerak ni saya dapat WhatsApp daripada kawan saya kena stroke. Kena stroke tuan-tuan. Bayi saya muda lagi. Kami ni baru balik haji tahun ni. Bulan Jun baru ni baru balik haji. Dia pun balik haji. Saya dapat WhatsApp dia stroke separuh. Tangan kiri dah tak boleh gerak. Saya dalam hati, lepas tu member saya dalam grup tu ada yang perubatan, dia kata, dia WhatsApp saya personal, dia kata, Hud, betul ke haji tu kena? Saya kata betul. Dia kata muda lagi. Dia kata ya muda. Jadi kita tak sangka. Sebab tu tuan-tuan, amal soleh ni kena buat, kena sebab secepat mungkin. Dan banyak hari tuan-tuan bila kita ajak beramal, kadang-kadang dia kata apa, minta maaf lah, saya lutut dah sakit. Ada orang dah uzur nak pergi masjid pun tak boleh, kan? Yang muda pula bila kita ajak, dia kata sibuk kerja, ada komitmen. Yang dah berumur kita ajak pergi masjid, kata malam jalan tak nampak. Ini zaman saya, waktu saya buat program dakwah di Sabah tu, bila kita buat program malam, itulah alasan-alasan yang tidak dapat, yang diberikan, yang mereka tidak dapat hadir. Antara jalan malam tak nampak, tidak ada orang nak teman dan sebagainya lah. Jadi dengan apa yang ada, yang peluang dan ruang kita ada ni, kita manfaatkanlah untuk kita beramal ibadah. Dan bila kita beramal ibadah tuan-tuan, janganlah kita melihat zaman sekarang. Sebab apa? Kita akan rasa macam bagus aku ni daripada dia, kan? Contoh kita, mak, adik tak solat subuh. Mak jawab apa? Tak apalah, nanti malam dia solat maghrib isyak, kan? Jadi itulah perbandingan. Mak, adik baru hafal juzuk 1. Tak apalah, ayah kau lu pun 3 kul je hafal. Jadi itu perbandingan yang dibuat pada zaman sekarang, kan? Macam kita orang macam kawan saya, kita pergi majlis tilawah Quran, kan? Kita ajak orang pergi majlis tilawah Quran. Hari ni penutup lah. Bila ajak tu, kita kata dah sampai dah. Tapi bila sampai, tahulah bila pergi majlis tilawah ni, sepatutnya bila dengar Quran, kita kena ada Quran. Tapi masing-masing buka handphone, buka WhatsApp, buka TikTok. Kita duduk belakang, kita tengok kan orang scroll benda yang bukan kaitan dengan tilawah Quran. Kita bagi tahu kat mak, diorang ni datang main handphone. Mak jawab apa? Tak apalah, okeylah tu diorang datang. Daripada diorang pergi tempat lain, daripada diorang pergi shopping mall, pergi tempat lain. Itulah jawapan-jawapan yang kita boleh dengar. Okeylah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu satu perkara yang tidak positif sebenarnya. Sebab tu kita tuan-tuan, apabila melihat amal ibadah tuan-tuan, kita kena lihat orang-orang sebelum kita, salafus soleh sebagai contoh. Mereka masya-Allah tabarakallah, amal ibadah mereka dan sifat muhasabah mereka begitu tinggi, ya. Dan mereka tuan-tuan, ada kisah seorang sahabat ni, nama dia Hanzalah. Pernah dengar nama Hanzalah Al-Usaidi? Jadi Hanzalah ni dia merupakan penulis Nabi, sebab Nabi kita, Nabi Muhammad tidak boleh menulis dan boleh membaca, ya. Dan satu hari dia berjumpa dengan Abu Bakar. Dia jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata, jadi ini faedah kita boleh belajar pada sahabat. Bila sahabat ni, bila mereka berjumpa, mereka tanya khabar, ya. Kita kalau orang Melayu, kita kalau jumpa biasa tanya soalan pertama, dah makan ke belum, kan? Tanya makan dulu. Mungkin itu budaya kita lah. Tetapi di Arab mereka akan tanya khabar. Kata Abu Bakar bertanya, ya, bagaimana keadaan wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah ini telah menjadi munafik. Dia kata diri dah jadi munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah. Apa yang kau katakan? Subhanallah ni sebagai tanda terkejut, ya, subhanallah, apa yang kau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan teringat neraka dan syurga, sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keluar dari majlis Nabi, kami bergaul dengan isteri dan anak-anak kami, kami sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa. Dia kata kami banyak lupa. Kata Abu Bakar, aku pun begitu juga, aku pun macam tu. Jadi mereka risau, mereka ni munafik. Kemudian aku dan Abu Bakar pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, dia cerita balik apa masalah dia. Jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan juga syurga, sampai-sampai seolah-olah syurga dan neraka itu benar-benar nyata di hadapan kami. Namun jika kami meninggalkan majlismu, maka tersibukkanlah
dengan isteri, anak-anak dan pekerjaan kami sehingga kami pun banyak lupa. Jadi mereka komplain lah apa yang mereka masalah kepada Nabi ya. Maka Nabi menjawab, Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mahu berterusan dalam beramal sebagaimana kalian ketika berada di sisiku, kalian terus mengingatnya, maka nescaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan. Namun kata Nabi, wahai Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Baginda mengulang sebanyak 3 kali. Maksudnya kalaulah mereka ni terus menerus beramal ibadah seperti mana mereka berada dengan dekat Nabi, pastilah malaikat ni takkan sempat menulis. Maksudnya mereka ni sentiasa lakukan amal ketaatan. Namun Nabi kata, hendaklah kamu saling mengingat, saling bermuhasabah. Kemudian kata ulama salaf tentang bersyukur sebagai selingan tentang nikmat utama, tentang tengok bagaimana orang zaman dulu mereka bermuhasabah. Tentang apa nikmat yang kita paling bersyukur? Tentang nikmat apa yang kita boleh syukur dalam hidup? Okey, dia jawab nikmat hidup, nikmat Islam, iman. Tengok apa kata salafus soleh. Yang pertama, nikmat yang dibersyukur, dosaku yang disembunyikan oleh Allah sehingga orang masih menghormatiku kerana mereka tidak tahu hakikat diriku. Jadi kita bersyukur sebab dosa kita Allah sembunyikan, Allah tutup, sehingga oleh orang kenal kita, orang tidak tahu kita ni siapa yang sebenarnya. Yang kedua, nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat yang dianugerahkan kepada Allah kepada diriku walaupun aku tak layak menerimanya. Kadang-kadang nikmat tu kita rasa kita tak layak, tapi Allah bagi. Jadi itu antara perkara yang kita perlu muhasabah. Baiklah, kita masuk kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu tentang solat sunat witir. Dalam solat sunat, tuan-tuan, dia terbagi kepada 2. Jadi kita nak tengok, tuan-tuan, amalan yang kita buat ni bahagian mana. Solat sunat ni ulama pecah kepada 2. Satu yang sangat dituntut, muakkad. Satu lagi ghairu muakkad, yang tidak dituntut. Jadi ada 2 pecahan. Solat sunat ni 2 pecahan. Jadi solat sunat yang sangat dituntut, apa dia, tuan-tuan? Solat sunat rawatib, iaitu solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Pernah kita sampaikan ada 10 solat sunat rawatib. Dalam riwayat yang lain 12. Apa dia, tuan-tuan? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. 5 kali 2 10. Itu solat sunat rawatib yang sangat dituntut. Kemudian solat sunat witir, itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Kemudian solat tarawih Ramadan, sangat dituntut. Kemudian solat sunat hari raya, itu nak jumpa hari raya lah, Aidilfitri, ada Adha. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid, solat tahiyatul masjid sangat dituntut. Sebab tu ada perbincangan. Dikatakan kalau orang tu masuk masjid, tiba-tiba dengar ada ustaz ataupun orang tengah menyampaikan ilmu, dia kena solat ke atau dia duduk? Kan sebab dia kata, aku nak dengar ilmu ni ke aku nak solat sunat dulu? Macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan sampai-sampai tiba-tiba tengah nampak orang bagi kuliah, tuan-tuan nak solat sunat dulu ke ataupun tuan-tuan duduk je dengan kuliah? Jawapannya adalah solat sunat tahiyatul masjid, sangat dituntut. Sebab apa, tuan-tuan? Ada hadis yang mana sahabat Nabi datang khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni, bila datang dia duduk. Apa Nabi buat? Nabi tegur dia, suruh bangun solat tahiyatul masjid. Jadi ulama kata kalaulah solat Jumaat yang dikatakan khutbah tu adalah rukun, kita kena dengar, apatah lagi majlis ilmu, maka lebihlah kita kena solat 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Bahkan ada yang berperangan wajib. Okey, kemudian solat yang bahagian yang kedua, iaitu solat sunat ghairu muakkadah, yang tidak dituntut, tetapi sangat digalakkan untuk kita lakukan. Cuma apa maksud dituntut dengan tidak dituntut? Yang dituntut ni maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Nabi musafir pun Nabi buat, Nabi mana-mana pun Nabi akan buat, iaitu solat sunat awabin, yang tidak dituntut ghairu muakkadah, solat sunat awabin. Tapi pahala dia besarlah,
Seolah-olah kita bersedekah setiap sendi kita. Solat sunat awabin ni tuan-tuan, ulama pecah dua. Ada yang kata solat sunat duha, ada kata solat sunat awabin ni solat sunat antara maghrib dengan isyak. Jadi kalau tuan-tuan maghrib isyak tak ada kuliah, boleh solat sunat awabin 6 rakaat, 2. Kemudian solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Kemudian solat sunat isyraq dan juga duha, solat sunat wuduk. Bila kita ambil wuduk, kita boleh solat sunat wuduk. Jadi itu bukannya sangat dituntut. Maksudnya kita bila ada peluang kita buat. Dan solat sunat wuduk ni lah yang kisah Sayyidina Bilal tu, kan, yang dia dengar tapak kaki di syurga. Apakah amalan yang kau buat? Iaitu solat sunat wuduk. Kemudian solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat tak kisah waktu apa, kecuali jangan masuk waktu larangan, iaitu lepas subuh dengan selepas asar. Maksudnya solat mutlak ni solat anytime. Kemudian solat sunat istikharah dan sebagainya lah. Banyak lagi. Jadi ini antara tentang solat sunat. Baiklah, kita masuk kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu solat sunat witir, yang mana para ulama mereka berbeza pandangan tentang hukum solat sunat witir. Yang pertama, kita bincang tentang hukum wajib. Kita tengok apakah dalil yang kata wajib. Hukum ini adalah seperti mana pendapat Hanafi. Mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Nabi SAW bersabda, al-witru haqqun faman lam yu'tir falaysa minna. Sabda Nabi SAW, witir merupakan wajib, witir merupakan hak. Jadi ulama terjemahkan hak ni wajib lah. Witir merupakan hak, maka sesiapa yang tidak berwitir, nescaya dia bukan kalangan kami. Kan nampak macam keras tadi. Siapa tak witir bukan daripada kalangan Nabi. Satu mazhab Hanafi dia wajib. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi, Ibn Abi Shaybah dan Abu Nuaim. Hadis ini adalah hadis yang bertaraf hasan li ghairihi. Ibnu Qudamah telah menyebutkan dalam kitab Al-Mughni selepas menyatakan hadis-hadis bagi golongan yang berpendapat solat witir adalah wajib, sedangkan hadis tersebut telah dibahaskan oleh para ulama di mana makna yang dikehendaki di sini adalah sebagai penguat dan banyak fadilatnya, dan hukumnya adalah sunat muakkad. Hadis yang kedua, inna Allah azza wa jalla qad amadakum bis salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya witru faja'ala lakum fima bainal isya ila tu'il fajr. Sesungguhnya Allah mengurniakan bagimu solat yang lebih baik dari unta merah. Dalam banyak hadis tuan-tuan, dalam banyak fadilat, Nabi SAW selalu mengaitkan dengan unta merah. Unta merah. Tuan-tuan siapa pernah tengok unta? Unta warna apa tuan-tuan? Pernah nampak tak unta merah? Tak apa, balik ni buka internet tengok unta warna apa. Biasanya unta dia warna hitam, tak apa warna coklat. Jarang unta merah. Jarang, sangat jarang. Sukar ditemui. Unta merah tuan-tuan, dia kalau zaman sekarang ni tuan-tuan ibarat kereta warna merah. Kereta apa tuan-tuan? Kereta Ferrari lah ataupun yang sebagainya. Dan kita kalau hari ni pun kalau kereta warna merah pun biasa orang tengok macam kereta yang mewah lah. Tapi ni nak cerita pasal unta. Jadi banyak kalau kita tengok perbahasan tentang fadilat, Nabi selalu kaitkan dengan unta merah. Dan unta merah memang sukar ditemui. Dia bukan warna merah yang kita bayangkan tu, dia warna macam merun lah, macam tu, bukan merah pekat yang kita macam di Malaysia tu. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya Allah mengurniakan bagimu solat yang lebih baik daripada unta merah, iaitu solat witir, dan dijadikan baginya waktu selepas solat isyak sehinggalah naik fajar. Hadis ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Daruqutni, dan juga hadis ini bertaraf sahih li ghairihi. Kemudian dikatakan dua dalil ini menunjukkan kewajipan solat witir kerana perintah dan juga kalimat hak memberi makna wajib. Inilah sebahagian ulama, termasuk ulama Hanafi. Selain itu terdapat hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim.
Di sini disebutkan solat witir merupakan kewajipan ke atas setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Solat witir merupakan satu kewajipan ke atas setiap muslim. Sesiapa yang mahu solat witir secara 5 rakaat maka dia boleh lakukan. Sesiapa yang mahu solat 3 rakaat maka lakukan. Sesiapa yang mahu solat 1 rakaat maka lakukan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad, dan hadis ini sanadnya adalah sanad yang sahih. Jadi tuan-tuan, kesimpulan pandangan yang pertama, menurut Al-Imam As-Sun'ani, hadis ini menjadi dalil kewajipan solat witir oleh mazhab Hanafi. Ya. Namun terdapat keadaan di mana lafaz wajib digunakan sebagai penekanan ataupun takkid terhadap perkara-perkara sunat. Sebagai contoh, kalau dalam hari Jumaat ada hadis wajib solat, wajib mandi hari Jumaat. Wajib tuan-tuan, ya. Wajib mandi hari Jumaat. Jadi wajib ni macam mana? Kalau tak buat berdosa ke? Rupanya wajib ini maksudlah wajib yang ditekankan, yang sangat diberikan perhatian. Sebab tu ada khilaf, hari Jumaat nak mandi ke tak mandi. Mungkin di Malaysia kita biasa mandi. Tetapi kalau di negara Arab ni jarang mandi. Siapa yang buat umrah ni dia jarang mandi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sana cuacanya kering. Bila kita kerap mandi, maka kita punya badan ni cepat gatal. Jadi memang kita orang zaman belajar pun jarang mandi. Tapi ada geng yang lebih dahsyat, geng-geng Mak Ita Afrika tu memang tak mandi langsung. Tapi mungkin negara dia berbeza lah, dia orang susah dapat air, tetapi kita pun terikut. Tapi nak kata nak keluar dari khilaf hari Jumaat tuan-tuan, mandi, nak keluar khilaf. Sebab ada dua pandangan, kata satu wajib, satu sunat. Ya. Jadi itulah dikatakan hal demikian dinyatakan sebelumnya oleh Imam Abu Walid Al-Baji Al-Maliki. Saya katakan, dikatakan di sinilah, diberi pilihan sama ada witir dengan 5 rakaat, 3 rakaat atau 1 rakaat, menunjuk hukumnya adalah bukannya wajib tetapi amat digalakkan. Maksudnya sebab Nabi beri pilihan. Nabi kata kalau tak nak buat 5, buat 3. Tak nak buat 3, buat 1. Menunjukkan bahawa ini adalah pilihan, bukan bermaksud wajib. Baiklah, kita masuk kepada pandangan yang kedua. Ya, pandangan kedua adalah hukumnya sunat muakkad yang sangat dituntut. Dan hukum ini adalah menurut pendapat jumhur ulama, iaitu mazhab Maliki, mazhab As-Sawri. Kebanyakan mazhab ni dah tidak terkenal lah. Mazhab tuan-tuan kalau kita belajar ada lebih daripada 4. Mazhab Sawri dulu dekat Mesir. Al-Lais, Al-Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad, mazhab Syafi'i dan kebanyakan ahli ilmu. Antara hadis yang dijadikan sandaran adalah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, inna al-witra laisa bihatmin wala kasolatikum al-maktubah walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Maksudnya, sesungguhnya solat witir tidaklah diwajibkan ke atas kamu sebagaimana solat-solat fardu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi solat witir. Ya. Jadi hadis ni menjadi penguat kepada mereka yang berpandangan yang kedua, yang hukum sunat. Hadis tersebut riwayat At-Tirmizi, Ibn Majah, An-Nasai dan juga Ahmad. Syekh Al-Mubarakfuri berkata, jumhur ulama berpandangan bahawa solat witir tidak wajib tetapi sunat, kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan ia adalah wajib. Ungkapan al-witru laisa bihatmin dijelaskan dalam Al-Nihayah. Al-hatmin adalah yang wajib, yang tidak dapat tidak mesti dilakukan. Jadi Nabi sebut innal witra laisa bihatmin, sesungguhnya solat witir bukanlah wajib. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran awtiru, ya ahlal Quran awtiru, fa inna Allah witrun yuhibbu witra. Wahai orang-orang yang beramal dengan Al-Quran, wahai ahli Al-Quran, solatlah witir. Sesungguhnya Allah itu bersifat witir dan dia menyukainya. Jadi Allah berkata, apa Nabi kata, Allah suka kepada witir. Allah itu witir. Wahai orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni kita dengar perintah ni untuk siapa? Untuk orang ahli Quran. Kalaulah perintah ini untuk umat Islam, mesti disebut wahai orang-orang Islam. Tetapi perintah ini disebutkan kepada ahli Quran, kepada ahli Quran. Al-Khattabi berkata, dikhususkan penyebutannya kepada ahli Al-Quran dengan ayat perintah menunjukkan bahawa solat witir hukumnya adalah tidak wajib. Sekiranya ianya adalah wajib,
maka sudah tentu ia akan disebut secara umum. Ahli Al-Quran pada uruf manusia, pada adat kebiasaan adalah mereka yang para qurra, hufaz, selain orang awam. Jadi kita melihat di sini dah dua pandangan. Satu pandangan kata wajib, satu pandangan kata sunat muakkad. Setelah melihat kepada dalil-dalil dan juga pengistidlal mereka, maka kami cenderung kepada pendapat bahawa solat witir bukanlah wajib, tetapi ia amat dituntut. Ini kerana witir merupakan salah satu solat malam yang dititikberatkan oleh Rasulullah SAW serta diperintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan. Kita masuk kepada bilangan rakaat solat witir. Ya, kita nak buat berapa? 5, 3, 1. Sekurang-kurangnya rakaat solat witir ialah 1 rakaat. Tetapi makruh melakukan 1 rakaat saja. Sebab tu tuan-tuan, perbincangan biasa orang buat, selepas solat sunat ba'diyah 2 rakaat, kita akan solat witir 1 rakaat, ya. Kita akan solat isyak kan. Lepas habis solat isyak, kita akan solat sunat ba'diyah. Lepas solat sunat ba'diyah baru solat witir 1 rakaat. Dia tak boleh lepas solat isyak terus solat witir. Akhirnya mesti 2 tambah 1. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru raka'atun min al-akhir lailah. Akhir lail. Solat witir ialah 1 rakaat yang dilakukan pada akhir malam. Hadis Muslim, Ahmad, An-Nasai dan Al-Bahaqi. Pengarang kitab Al-Fiqh Manhaji menyebutkan sekurang-kurangnya solat witir ialah 1 rakaat, tetapi makruh melakukan 1 rakaat sahaja. Ya. Sekurang-kurangnya sempurna solat witir ialah 3 rakaat, iaitu melakukan secara 2 rakaat bersambung dan 1 rakaat lagi berasingan. Sementara yang paling sempurna adalah melakukannya sebanyak 11 rakaat dengan mengucapkan salam selepas setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat. Sebab tu tarawih tu sebenarnya ada khilaf juga. Tarawih kadang orang panggil witir sebab 11. Tapi mungkin dari sudut pengistilah ataupun cara mereka pandang hukum lah. Okey, itu bilangan paling sedikit 1. Bilangan yang paling banyak, orang kita ni tak nak sikit, dia nak banyak. Kalau boleh kami naik banyak. Paling banyak berapa? Sekurang-kurangnya sempurna solat witir ialah 3 rakaat, iaitu melakukan secara 2 rakaat bersambung dan 1 lagi berasingan. Sementara yang paling sempurna adalah melakukan sebanyak 11 rakaat dengan mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat. Maksud 2 sampai 10 tambah 1. Apakah dalil dia tuan-tuan? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yufra'u min salatil isya ila al-fajr 11. 11 ni berapa? 11 raka'atin yusallim baina kulli raka'atin wa yutiru bi wahidatin fa idza sakat al-mu'adhdhin min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'ahu al-mu'adhdhin qama faraka raka'atin khafifatin thumma istaja'a ala shiqqati ayman hatta ya'ti al-mu'adhdhin lil-iqamah. Hadis An-Nasai bin Majah. Ini dalil tentang solat witir maksimum berapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat sebanyak 11 rakaat di antara selepas baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat isyak sehingga terbit waktu fajar. Maksudnya daripada lepas solat isyak sampai fajar Nabi solat 11 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan mengakhiri dengan 1 rakaat. Apabila muazzin selesai azan solat subuh dan fajar telah nyata, muazzin pun menemui baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun bangun menggunakan solat sunat 2 rakaat yang ringkas. Kemudian baginda mengiring atas lambung kanannya sehingga muazzin menemui lagi untuk iqamah. Ini petunjuk Nabi lah. Nabi akan solat 11 rakaat, lepas tu sampai masuk subuh, azan, lepas azan solat sunat 2 rakaat ringkas, ya. Kemudian Nabi akan baring, kemudian Bilal akan jumpa Nabi untuk iqamat pula. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi telah kita bacakan tadi, yang maksudnya solat sunat witir ialah syariat yang dituntut setiap muslim. Sesiapa yang hendak melakukan 5 rakaat, lakukanlah. Sesiapa yang hendak melakukan 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan sesiapa yang hendak melakukan 1 rakaat sahaja, lakukanlah. Al-Imam Baghawi berkata, para ulama berbeza pandangan pada bilangan rakaat. Imam As-Sawri berpandangan bahawa witir sama ada 5 atau 3 atau 1, tetapi digalakkan berwitir dengan 3 rakaat. Pandangan ini juga merupakan pandangan Ibn al-Mubarak dan Ahli Kufah.
dan sebahagian daripada sahabat, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dan sebahagian daripada para sahabat berpandangan bahawa boleh berwitir dengan satu rakaat. Itulah pandangan Sayyidina Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Aisyah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain. Justru kesimpulan daripada jumlah rakaat solat witir yang boleh dilakukan, satu rakaat adalah seperti mana pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, kemudian 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9, 11 dan 13. 13 rakaat adalah seperti riwayat Imam Syafi'i. Dan bilangan yang paling sempurna adalah 3 rakaat. Dan jika ditambah lebih baik. Justru itu boleh dilakukan witir 1 rakaat, tetapi yang afdal adalah 3 rakaat dengan 2 salam, atau melakukan solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat dan disudahi dengan solat witir 1 rakaat. Dan dikatakan di sini kami lebih cenderung mengatakan mengawalkan witir dengan melakukan solat sunat ba'diyah 2 rakaat dan witir 3 rakaat. Maksudnya pandangan yang dipilih, ni saya bawa daripada mufti wilayah, pandangan yang dipilih oleh mufti wilayah ni zaman Dr. Zul Al-Bakri. Dia kata kami memilih pandangan solat sunat ba'diyah 2 rakaat macam biasa, tapi tambah dengan 3 rakaat witir. Okey, kita masuk kepada waktu dia. Sebab orang kita ni tuan-tuan, dia nak pilih waktu bila, betul-betul lepas solat isyak ataupun waktu pagi, bangun awal pagi, qiyamul lail lah. Bagi waktu solat sunat witir di antara solat isyak dan terbit fajar, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi waktu dia, ini hadis, Inna Allah Azza wa Jalla amadakum bis salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya witru faj'alakum fi ma bainal isya ila tul fajr. Sesungguhnya Allah SWT telah memurniakan kamu satu solat yang lebih baik daripada unta merah, iaitu solat sunat witir. Dan solat sunat witir itu ditentukan waktu di antara solat sunat isyak sampailah terbitnya fajar. Kemudian kata Syekh Al-Bassam berkata, waktu solat witir adalah antara solat isyak dan juga terbitnya fajar. Dan kerana ini merupakan penutup solat malam. Namun yang afdal nak bila? Yang afdal adalah melakukan pada akhir solat malam. Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhir solatikum minal lail witra. Dan sabda Nabi SAW, jadikanlah akhir solat kamu pada waktu malam adalah solat witir. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga Al-Bahaqi. Hal ini jika seseorang berharap dia akan bangun pada akhir malam. Tetapi jika dia khuatiri tidak bangun, hendaklah dia melakukan solat witir selepas solat fardu isyak dan solat-solat sunatnya. Apa dalil dia? Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yakuma akhir lail falyutir." Sesiapa yang khawatir tidak akan terbangun pada akhir malam, maka hendaklah dia bersolat witir lebih awal. Wa man tama'a an yakumi akhir falyutir al-lail akhir lail fa inna salata akhir lail mashhudatun wa zalika al-afdal. Kemudian dia hendaklah bangun witir lebih awal. Sesiapa yang bersungguh-sungguh untuk bangun pada akhir malam, hendaklah dia solat witir pada akhir malam. Sesungguhnya solat pada akhir malam dihadiri bersama oleh para malaikat, dan itulah lebih afdal. Riwayat Muslim. Ada juga yang dikatakan sebelum tidur. Jadi kita tahu, kita dah belajar solat witir ni boleh buat selepas solat isyak ataupun di akhir malam, iaitu sebelum kita solat subuh. Dan juga ada hadis yang kata boleh buat sebelum tidur, ya. Hadis yang menunjukkan tentang solat witir boleh dilakukan sebelum tidur ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Kekasihku Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Apa dia wasiat Nabi? Siyam salasata ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, wa raka'atil duha, dan berikan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan mendirikan solat witir sebelum tidur. Jadi ini pesan Nabi kepada sahabat. Kemudian Al-Khatibi Asy-Syirbini berkata, jika seseorang mampu melakukan solat tahajud pada akhir malam, maka hendaklah dia menangguhkan solat witir di akhir malam. Sekiranya tidak, maka dia boleh mengerjakan solat witir selepas solat isyak dan selepas rawatib isyak.
Dia kata di sini justru itu di sinilah dikatakan tadi solat sunat witir 1 rakaat selepas solat isyak dan ba'da isyak adalah dibolehkan. Maksudnya kita cerita 2 tambah 1 pun boleh. Itu adalah tentang kita katakan solat witir. Jadi tuan-tuan, sebagai untuk langkah beramal, tuan-tuan tahu, tuan-tuan dah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dah tahu rekod. Biasa kita bangun malam ke tak? Kalau tak bangun malam, lepas isyak solat, kan? Sebab kita dah tahu kita punya jadual. Lepas isyak kita solat ba'diyah 2 rakaat dan kita tambah lagi dengan solat witir. Ada azan? Qabliyah Jumaat. Qabliyah. Betul. Tahu. Biasa orang buat kan. Kita bila lepas tu orang bangun. Tapi ni beralih tempat nanti jawab lepas azan je insya-Allah. Lepas azan insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, kita cuba jawab soalan daripada ahli jemaah kita tentang solat sunat qabliyah Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan tentang adakah bila kita solat sunat ni kita kena bertukar tempat. Ya. Jadi soalan yang kedua tu jawapannya adalah ada hadis yang mana setiap tempat sujud kita ni akan menjadi saksi. Sebab tu orang mereka berdalil dengan hadis tadi akan banyakkan tempat supaya tempat tu jadi saksi. Kejap kat sini, kejap kat sana. Ya, jadi tempat sujud kita ni akan jadi saksi kita solat sunat. Itu jawapan yang kedua. Adapun jawapan tentang solat sunat qabliyah Jumaat, dia panjang tuan-tuan sebab dia daripada sejarah. Kalau jawapan pendek tak adalah. Tapi orang apa tak ada, apa salahnya aku sembahyang kan. Tapi kita tahu sejarah. Solat hari Jumaat, solat fardu Jumaat masuk waktu bila? Azan. Ya. Setiap negara tak sama. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab Saudi, mereka azan yang pertama sebelum contoh kita sini Zuhur 1.4 minit 1.2 minit. Zuhur 1.2 minit. Dia contoh ni kisah betul. Dia Arab Saudi, dia akan azan yang pertama sebelum masuk waktu solat Zuhur. Maksudnya kalau pukul 1.2 minit dia akan azan 12.30. Maksudnya tak masuk waktu. Ya. Dan azan yang kedua pada masuknya waktu terus azan dan imam datang, khatib naik mimbar lah. Di Malaysia pun negeri Perlis tak sama. Selain Perlis, azan yang pertama bila masuknya 1-2 minit. Lepas tu barulah selang beberapa minit barulah azan yang kedua. Ya. Sejarah azan Jumaat ni sebenarnya satu. Azan yang dibuat 2 kali itu adalah pada zaman sahabat, dari zaman Sayyidina Uthman, yang dibuat untuk memanggil mereka yang di luar supaya datang masjid lebih awal. Jadi zaman Nabi memang maksudnya satu. Maksudnya zaman Nabi memang Nabi datang, azan je, Nabi naik bagi khatib, terus dengan khutbah. Faham tak? Ya? Jadi zaman Nabi SAW, azan dia terus Nabi berkhutbah. Jadi mana ada masa orang nak solat qabliyah. Itu dia punya cerita. Ya. Dan kemudian kalau saya tengok kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh kita zaman dulu pun, antaranya saya pernah tengok mufti Johor ataupun ulama di negeri Johor memang mengatakan bahawa solat sunat qabliyah Jumaat ni memang tidak wujud. Cumanya mungkin hari ini saya melihat mereka mungkin mengkiaskan dengan solat Zuhur. Di dalam mindset dia solat Zuhur ada solat sunat qabliyah, maka Jumaat pun ada solat sunat qabliyah. Tapi itu kaedah kias. Dalam ibadah kias ni tak boleh. Kita tak boleh nak kias-kias. Sebab ada solat ni maka ni pun boleh, tak boleh. Sebab ibadah ni bersifat apa yang Nabi tunjukkan, apa yang Nabi ajar. Tetapi kita digalakkan perbanyakkan solat sunat lah. Dan kita bersangka baiklah kawan-kawan kita yang solat sunat bila lepas azan Jumaat yang pertama tu, kita sangka baiklah mungkin dia solat sunat mutlak. Tapi kalau dia buka kitab, dia cari, memang tidak wujud ni solat sunat qabliyah Jumaat. Memang tidak ada. Yang ada adalah solat sunat qabliyah Zuhur. Kan? Sebab tu kalau saya sendiri memang saya solat Jumaat qabliyah saya tak buatlah, saya duduk. Orang semua bangun saya duduk. Sebab kita tahu itulah. Tapi kalau kita bangun tak ada masalah, kita solat sunat mutlak. Kena bagi tahu kawan-kawan kita lah bahawa yang kamu buat tu bukan solat sunat qabliyah Jumaat. Sebab memang tidak wujud. Dan kita sangka baiklah mudah-mudahan mereka ni solat sunat
mutlak. Ya, tuan-tuan kalau ni boleh cari lebih lah, cari info lebih. Yang sebenarnya dia ada satu azan, tetapi di lain negara dia buat 2 azan. Cara azan pun tak sama macam di Mekah, dia azan sebelum masuk waktu, azan pertama. Di Malaysia masuk waktu yang pertama tu dia dah azan. Okay? Jadi jelas ya tuan-tuan. Tapi kalau member nak buat tak apalah. Tak apa, kita tak halang. Sebab hari ni orang menghalang orang sembahyang pun, apalah kau ni macam baik sangat kan. Tapi kita tujuan nak ikut sunnah Nabi. Baiklah tuan-tuan, saya masuk sedikit kepada diri kita tuan-tuan, untuk kita renungkan, untuk kita renungi. Sebab hari ni tuan-tuan, kita umat Islam ni bila ditegur sikit melenting, tidak boleh terima teguran. Kita buat kan, macam kisah zaman dulu lah. Ada seorang ni zaman Syed Muhammad Said, dia solat 2 rakaat selepas subuh. Jadi dia kata, ulama tegur dia marah balik. Dia kata, apa salah aku semayang 2 rakaat selepas subuh? Dia kata, aku solat sunat, bukannya buat benda jahat. Jadi kata Syed Muhammad Said, kamu bukan akan dihukum disebabkan kamu solat sunat, tapi kamu akan dihukum disebabkan kamu menyelisih sunnah Nabi. Nabi tak ajar pun solat sunat selepas subuh. Jadi tentang kita kena buka ruang kita untuk ditegur. Para ulama salafus soleh yang terdahulu amat gembira jika ada orang yang menegur dan menunjukkan kesilapan mereka. Tetapi manusia pada hari ini adalah bersifat terbalik. Lagi kena tegur, lagi tak datang masjid. Kan? Banyak tuan-tuan, bila kena tegur sikit, mula merajuk dan sebagainya. Memang itu realiti tuan-tuan. Saya tengok hari ini masyarakat kita, dia punya sifat dia tidak sekeras orang dulu. Kita dengar orang dulu kalau kena dengan mak ayah, kena rotan ke apa semua kan, itu biasa. Tapi hari ni kalau pelajar-pelajar sekolah kena rotan, report cikgu, masuk mahkamah dan sebagainya. Ya, sebab tuan-tuan mungkin bukan kita punya generasi. Saya generasi yang masih anak-anak bersekolah. So kita ada grup WhatsApp mak bapak ni, tengok kita kata mudah koyak lah, bahasa mudah koyak. Dia tak boleh terlampau sensitif kan. Bila terdelete sikit, dia akan PM kita, kenapa awak delete mesej saya? Yang kita ni tuan-tuan tak perasan pun. Jadi nak kata zaman sekarang ni zaman yang tak sama macam zaman dulu, ya. Jadi kata Sayyidina Umar Al-Khattab, apa kata beliau, rahimallahu umri'in ahada ilaina wujubina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang memberitahu kepada kita akan keburukan kita. Apa kata Sayyidina Umar? Semoga Allah merahmati mereka yang bagi tahu keburukan kita. Bukan bagi tahu ke orang lain, bagi tahu kepada kita supaya untuk kita ubah. Sayyidina Umar tuan-tuan, sebab tu kalau bab muhasabah ni kena tengok sahabat-sahabat Nabi dengan para sahabat. Mereka punya muhasabah ni masya-Allah, ya. Kata beliau pernah bertanya kepada Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu tentang keburukan dirinya. Ya, dia tanya dengan Salman. Tuan-tuan mungkin ada tak jumpa member tanya. Biasa kita terbalik, kita minta tanya apa yang terbaik aku buat. Tapi sahabat akan jumpa dengan Nabi zaman dulu, zaman sahabat, mereka akan jumpa dengan sahabat yang lain, akan tanya keburukan diri. Jadi apa kata dia? Salman menjawab, aku mendengar kamu ni makan dengan 2 jenis lauk dalam satu hidangan, yang mana salah satunya adalah cuma buah zaitun. Member dia komplain bab lauk, dia komplain. Dia kata kamu ni Sayyidina Umar makan 2 lauk. Macam benda zaman tu macam aib lah mungkin kan. Iaitu salah satu lauk dia adalah buah zaitun. Kalau tuan-tuan biasa makan buah zaitun, biasa je tuan-tuan. Kalau hari ni mungkin kita makan 3-4 lauk, ya. Kamu juga mempunyai 2 pakaian. Dia kritik sahabat dia kritik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berjumpa dengan Salman, dia kata minta komen, bagi ulasan. Salman pun komen lah, engkau ni makan 2 lauk sehari, dan engkau ni ada 2 pakaian, satu untuk siang, satu untuk malam. Umar bertanya, ada lagi tak komen? Dia kata tidak ada lagi. Kata Sayyidina Umar, 2 perkara ini sudah cukup untuk menunjukkan aku ni manusia banyak kekurangan. Nampak tak sahabat punya, dia punya bila tengah orang komen, padahal bagi kita tu dah hebat dah tu tuan-tuan. Makan 2 lauk tu dah, itu pun tak boleh kira lauk sebenarnya. Dia kira macam buah zaitun, macam appetizer, macam buah-buahan macam tu kan, macam apa, ulam lah. Ya, ni dahsyat Sayyidina Umar. Dia kata 2 perkara ni dah tunjuklah kekurangan diri aku. Beliau juga pernah bertanya kepada Huzaifah Al-Yamani. Ya, Huzaifah Al-Yamani dia pemegang rahsia Nabi. Dia jumpa dengan Huzaifah. Dia kata apa? Wahai Huzaifah, adakah aku ini termasuk
senarai orang-orang munafik. Termasuk senarai orang munafik. Masya Allah, tuan-tuan tahu senarai orang munafik. Ya, dahsyat tuan-tuan. Kita hari ni mungkin kalau dah pergi masjid, oh rasa dah alim dah ni, dah hebat dah. Tapi Sayyidina Umar jumpa. Ya, Sayyidina Umar tuan-tuan tahu, Sayyidina Umar ni Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar lah Nabi. Ya, dan Sayyidina Umar ni banyak dia punya pandangan yang bertepatan dengan wahyu. Contohnya azan. Azan jadi yang kita kumandangkan ni adalah antaranya hasil daripada cetusan idea daripada Sayyidina Umar. Apa lagi tentang hamba yang kena tangkap, yang hukum bunuh pun adalah juga pandangan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni banyak pandangan dia kena dengan wahyu. Dikata di sini terlalu sedikit sahabat yang tidak cuba mengampu atau menutup kesilapan sahabatnya ataupun yang tidak dengki terhadap sahabatnya. Kata Imam Syafi'i, ni kata Imam Syafi'i, mata yang menyukai seseorang akan menjadi kabur apabila melihat keburukannya. Ya, kalau dia dah suka kat orang tu, benda buruk macam mana orang tu buat pun dia akan anggap baik. Tetapi mata yang membenci seseorang akan membongkar segala keburukannya. Tapi kalau dah benci seseorang, dia nampak semua yang tak elok. Benar sekali musuh yang menunjukkan keburukan kamu supaya kita dapat berubah dan membaikinya adalah lebih baik daripada sahabat yang mengampu dan tidak mencuba membetulkan kesalahan kamu. Ya, kadang-kadang ada budak kecil tegur kita pun ada. Kan? Tapi kalau nak tunggu member kita tegur, susah. Kan? Kalau orang kata pijat semut pun tak mati. Jadi antara cara bermuhasabah diri, yang pertama tuan-tuan adalah cari guru yang mursyid, yang boleh beri bimbingan, tunjuk ajar, ya? Bukan yang ajar kita untuk kutuk atau memburukkan orang. Yang kedua, cari kawan yang benar-benar jujur, ya, yang benar dan juga jujur. Yang ketiga, kenali kelemahan diri dengan pandangan musuh, ya. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat untuk melihat keburukan yang berlaku untuk dijadikan tauladan dan juga sempadan. Dan lihatlah bagaimana salafus soleh zaman dahulu, mereka mencuri waktu untuk beristighfar. Ya. Dikatakan di sini, di antara adalah pesan Luqman al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, biasakanlah di lisanmu dengan mengucapkan Allah maghfirli, ya Allah ampunlah dosaku, kerana Allah memiliki waktu-waktu yang tidak ditolak permintaan hamba-Nya di waktu itu. Yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyakkanlah istighfar di rumah-rumah, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar dan majlis-majlis kalian, di mana pun kalian berada, kerana kalian tidak tahu kapan, bilakah turunnya pengampunan Allah. Ya, jadi istighfar yang kita dapat masa. Kisah Imam Malik mencuri waktu yang sangat mahal. Ketika penyambung suara zaman dulu tuan-tuan, bila kuliah dia tak ada mikrofon. So syekh tu akan bercakap, tu ustaz akan menyampaikan, jadi akan ada orang yang akan cakap balik. Dia macam mikrofon lah fungsi dia akan sambung suara. Jadi Imam Malik tuan-tuan, bila orang tu sambung suara dia, apa dia buat? Dia akan beristighfar. Jadi itulah kita melihat zaman dahulu bagaimana mereka betul-betul memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada, dan sama-samalah kita beramal dengan apa yang kita telah pelajari. Dan saya kongsikan tuan-tuan, dah ada ilmu, tinggal beramal, kemudian sampaikan dan bersabar dalam beramal. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemahnya adalah diri sendiri dan juga daripada syaitan. Dan saya sedikit pun tidak sengaja untuk menjauhi kebenaran. Yang kita mahukan hanyalah perkongsian yang baik selama kita mampu, dan tidak ada taufik bagi saya melainkan dengan pertolongan Allah, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal dan kepada Allah kita kembali. Jadi itu saja untuk malam ini. Aku berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.